So molek kita mulakan dulu majlis ilmu kita malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penyampaian malam ni insya-Allah tidak usah seorang lah. Okey, tidak usah keseorangan. Okey, jadi di kita punya kita punya konti ni ada Ustazah Hana Adila, Ustazah Fatimah, Ustazah Ustaz Izani mungkin masuk kejap lagi kalau ada kelapangan. Ada Ustaz Imran pun ada. Okey. Okey, wakil pelajar, seorang dua Ustaz ingat Ustaz akan panggil. Okey, bagi yang tak jelas, Ustaz ingat kena pakai earphone lah. Ustaz minta maaf, Ustaz punya mungkin setting ada problem sikit. Ada yang dah jumpa perkataan yang kita perlukan. Clue dia ialah keutamaan. Bermula dengan huruf P. Okey, sama-sama kita tunggu kawan, boleh cuba. Okey, Atikah kata pengajaran. Okey, ada yang lain. Okey. Okey, boleh cuba lagi? Okey, sambil-sambil. Imran pun boleh jawab Permulaan, Ustaz. Permulaan. Okey, permulaan pun masih lagi belum tepat. Okey, tak apa. Kalau tunggu perkataan itu pagi esok. Okey, sambil-sambil je sebenarnya perkataan ni kita cari sambil-sambil menunggu rakan-rakan kita. Okey, alhamdulillah kita teruskan. Perkataan yang kita cari sebenarnya ialah priority. Priority. Priority ni ialah kita mencari ataupun kita menyusun kehidupan kita, keberadaan kita setiap masa dengan mengikut ranking keutamaan. Apa prioriti kita, apa keutamaan kita dalam hidup. Okey. Okey, cuba try. Okey. Kod dia sebagaimana yang tertera 653567. Okey, akan ada lagi slide kita menggunakan Slido ni. Okey, jadi kalau dapat join lebih baik. Pasal dia dapat kita dapat berinteraksi. Okey, selain daripada ruang chat melalui Slido juga. Okey. Baik, ada yang dah mula menjawab. Tahniah. Okey, apa pendapat anda tentang cara anda menguruskan masa? Okey, ada orang dia kata ikut takdir yang menentukan, maknanya dia tak ada jadual hidup tersendirilah. Okey, kalau dia bangun cuci mata dia lapar, dia akan makan. The first thing yang dia akan buat lepas dia bangun tidur ialah dia akan makan. Okey, sebab apa? Sebab perut dia lapar. Lepas makan, dia rasa dia nak buat apa, dia akan buat. Okey, tapi setengah orang dia ada jadual. Okey, kalau belum time makan, dia akan buat benda lain dulu. Okey, ikut timetable yang dia dah tentukan. Okey, ada orang yang tak ada apa-apa jadual. Okey, tapi dia rasa hidup dia mungkin tersusun lah. Okey, dan ada orang yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ni maknanya ada jadual kadang-kadang, ikut kadang-kadang, tak ikut kadang-kadang. Biasa dah lepas asal memang rutin akan exercise. Okey, bersenam. Tak kira lah main pingpong ke, bersenam berseorangan ke, main skipping ke. Terpulang cara masing-masing. Okey, kita boleh tengok terus dekat sana. Dia dah kirakan untuk kita percentage. Okey. Tanya yang boleh masuk kejap lagi pasal awak juga akan akan jawab soalan-soalan, bukan soalan lah, mungkin beri pandangan lain. Menggunakan Slido juga. Baik. Ingat biasa-biasa aja ni masih lagi mendahului. Biasa-biasa aja ni maknanya
Maknanya macam tak ada jadual lah. Macam tak ada jadual juga tu. Tapi masih lagi dia boleh kontrol. Okey. Okey, jangan dia nak tidur, dia tidur pas tengah hari. Pukul 12 dia bangun, dia nak buat apa, dia main game dulu. Dia tak ada kira dah subuh lepas dia buat kira subuh esok pula. Pas esok rutin yang sama juga akan berulang. Okey. Okey. Beres, kita boleh pindah. Tu tengok sebagai gambaran 8%. Okey, kata insya-Allah kehidupannya pengurusan masanya cemerlang. Okey, tahniah. Okey, tak apa. Tu dari sudut pengurusan masa. Okey, seterusnya ada satu lagi ungkapan yang kita kena tahu dulu sebelum kita bincangkan tajuk bertindak. Okey. Keutamaan dalam bertindak apa semua ni. Okey, supaya Ustaz nak tengok pengetahuan sedia ada kita. Okey. First thing first, ataupun setengah ungkapan dia gunakan perkataan put first thing first. Okey, apa yang anda faham dengan ungkapan di atas? Okey. So untuk seterusnya, dalam ayat yang paling ringkas. Okey, yang tak boleh join slider boleh je tinggal awak punya. Okey, ada yang tanya kod ada dekat kita punya skrin tu ya. Kod tu lah 653567, kod yang sama. Kalau dah jawab tadi, yang ni pun dia boleh jawab jugalah. Okey. Syakira Ibrahim hadir. Baik. Okey, Ayuni Balkis, guna kod yang ada di skrin. Okey, memang tak ada jawab. Okey. Alright, ada dah yang menjawab. Letak dahulu perkara tertentu. Enggak faham sangat, tak apa. Yang penting mencuba. Okey, tahniah. Ada lagi yang boleh jawab. Okey, bagi yang tak boleh nak masuk Slido, mungkin ada masalah ke apa dia ke. Okey, boleh gunakan ruang chat kita dah di YouTube. Okey, saya akan respon pada soalan dia. Okey, okey, bagus. Ada yang kata menonjolkan perkara yang utama. Menonjolkan perkara yang utama. Benda yang paling penting kena buat dulu. Buat perkara penting dulu. Ada question mark. Maknanya tak pasti lagi. Lakukan perkara yang utama dahulu. Utamakan hal yang penting. Uruskan satu persatu. Okey, bagus. Okey, boleh. Okey, Ustaz rasa ramai yang dah faham dah. Okey, kita bergerak seterusnya. Okey, ada satu buku sangat cantik. Sudah pun ditranslate ke dalam bahasa kita. First thing first. Karangan Stephen Covey. Okey. Covey ni dia jumpa satu ilmu yang ada dalam agama kita. Agama kita dah ajar. Okey, kejap lagi kita akan jumpa ayat dia. Ayat dia bila Nabi baca 1600 tahun yang dulu. Dah dibaca sebelum Stephen Covey jumpa dan hasilkan buku. Dan buku dia ni boom. The New York Times bestseller. Dan diulang cetak banyak kali. Tajuk dia apa? Tajuk dia hanyalah first thing first. Bertindak mengikut keutamaan. Ataupun memahami keutamaan dalam bertindak. Okey, jadi benda ni sebenarnya benda yang sangat asas dalam Islam, tapi maknanya benda yang baru dan boom. Okey, dalam dunia barat. Okey ya. Ustaz tak adalah nak pergi bincang benda-benda ni luar daripada buku teks, tapi bagus juga kita tahu. Okey, sebab kita biarlah ada hubung kait apa yang kita pelajari dengan kehidupan kita. Okey. Kalau boleh nampak di skrin tu, traditional time management suggest that by doing things more efficiently, buat sesuatu penuh efisien, berkesan, dengan bersungguh-sungguh, dengan memberi seluruh fokus dan tenaga, you will eventually gain control of your life. Okey, kita seolah-olah macam kita dah pegang kita punya hidup.
Okey. Kemudian dia kata that increased control will bring the peace and fulfillment you are looking for. Dia seolah-olah macam bila kita buat sesuatu, buat semua kerja kita dengan cara yang efisien, terbaik yang kita mampu. Okey, kemudian dia kata kita seolah-olah sudah boleh kontrol kehidupan kita, dan bila kontrol kehidupan kita, dia akan bawa kita kepada ketenangan, okey, dan rasa bahagia, rasa cukup dan sebagainya. Tapi Stephen Covey kata we disagree. Kita tak setuju. Okey, kerana pandangan dia bukannya buat semua kerja serentak, okey, dengan efisien, dengan ni, tapi dia kata put first thing first. Agihkan dulu, pecahkan dulu, okey, kita punya beban, tugas dan sebagainya, ataupun tugasan kehidupan kita ni kepada kelompok tertentu mengikut keutamaan. Okey, anak-anak pelajar sekalian, boleh tengok 1.37.1. Okey, dia kata apa? Dia kata bila kita selesai belajar, kita sepatutnya sudah boleh baca dengan betul, lancar, bertajwid dan juga fasih. Okey, tak apa. Kalau tak keseluruhannya malam ni kita capai, insya-Allah dalam tutorial nanti kita akan pastikan kita akan baca ayat ni dengan baik, insya-Allah. Okey, 1.37.2, baca dengan betul dan fahami maksudnya. Okey, dia bukan sekadar ayat bacaan tetapi ayat kefahaman. Malam ni lah yang kita nak cuba faham. Kemudian sebab turun ayat, okey, Ustazah ni adalah akan terangkan pada kita kenapa ayat yang kita belajar ini diturunkan. Okey, kebanyakan ayat-ayat dalam Quran ada sebab-sebab yang tertentu. Okey. Kemudian maksud yang dikatakan fiqh al-aulawiyat itu apa? Kemudian bagaimana pelaksanaan fiqh al-aulawiyat dalam kehidupan. Okey, seterusnya kepentingan fiqh aulawiyat ni Ustazah Fatimah insya-Allah akan bersama dengan kita, okey, memberi sedikit pencerahan dan akhirnya kepada pengajaran ayat. Okey. Ustaz nak cuba pasang audio, cuba dengar. Kalau dapat dengar dengan baik, boleh ikuti. Kalau kata tak apa nak jelas, boleh maklumkan pada Ustaz. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Okey, kita tengok sebentar lalu maksud. Okey, bagi yang mungkin kalau awak rasa skrin awak kecil sangat tu, awak boleh besarkan skrin. Kemudian pastikan yang ikut kita di YouTube ni resolusi awak tu resolusi yang terbaik. Boleh set up dekat dia punya resolution ambil 720. Okey, kita dah set up untuk live kita ni 720. Okey, ambil yang terbaik yang awak boleh buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, kata Allah. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Okey. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Okey, kalau awak boleh tengok sepanjang ayat tadi, ada amalan memberi minum kepada orang yang datang buat haji. Ada amalan dia kata kat sini berjihad. Ada amalan, macam-macam amalan yang berhijrah dan sebagainya. Okey. Tapi Allah kata tak sama. Tak sama ni lah yang keluar level keutamaan yang berbeza yang menjadi topik kita hari ini. Okey, baik. Ustaz serah dulu baton pada Ustazah Ni Adilah. Okey, yang bersama dengan kita. Okey, silakan Ustazah untuk sebab ayat, maksud fiqh aulawiyat sikit dan juga prinsip asas fiqh aulawiyat. Falyatafaddal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh start? Ada. Boleh start dah Ustaz? Silakan Ustazah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah terus Ustazah saya tengok di surat 43 ni. Baik, jadi ada sekumpulan sahabat sedang bercakap-cakap lah di Masjidil Haram tu. Dia kata kita ni memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Sekumpulan yang lain pula mereka menumpukan usaha mereka, amalan mereka kepada memakmurkan Masjidil Haram. Lepas tu sebelah lagi pula terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Jadi bila mereka badi goyak amalan kebaikan mereka ni, semuanya baik. Amalan kebaikan ni semuanya baik, tapi dalam Islam dia ada yang terbaik. Gitu ya. Setiap amalan itu sebenarnya ada yang baik dan ada yang terlebih baik. Ada yang utama dan ada yang lebih utama. Jadi mana satu kita kena dahulukan. Jadi bila mereka bari duk ayat tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengar. Jadi mereka tegurlah, Sayyidina Umar tegurlah kenapa meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar pun report ke Nabi. Buat laporan ke Nabi, perkara yang berlaku ni, mereka ni bagi ayat tentang amalan. Jadi turunlah ayat ni. Gitu Jadi bagi kita orang Islam, semua amalan kebajikan itu baik. Tapi ada tingkat-tingkat dia. Macam ayat yang mula-mula tadi Ustaz baca dan bagi tu, adakah sama? Adakah kamu menyangka perbuatan 3 perkara tadi sama? Sebenarnya dalam Islam ni dia ada tingkat-tingkat dia. Nabi kata, jadi la yastawuna indallah, mereka yang bersifat sebenarnya tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah itu serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. Jadi 3 perbuatan itu sama atau tidak dengan orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah kata la yastawun. Allah kata tidak sama. Kecuali orang yang beriman itu berganda-ganda lah pahala dia. Jadi awak kena tahu sebab turun ayat ni. Bila berlaku sesuatu perkara, Allah Ta'ala akan menurunkan ayat bagi memberi jawapan. Jadi ayat ni turun tikanya berlaku peristiwa macam ni. Kalau awak tengok muka surat 43 lagi, kita nak tengok apakah maksud fiqhul aulawiyat. Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Syarak ni ke apa? Syarak ni ialah agama lah. Kita kena mendahulukan apa yang patut didahulukan. Jadi dalam spektrum ilmu di bawah tu, ada beberapa prinsip asas ataupun ada beberapa prinsip utama dalam fiqhul aulawiyat ni. Yang pertama, bersumberkan dalil syarak. Kita nak utamakan sesuatu tu, nak buat tindakan yang mana dulu, yang mana lebih baik tu, mesti bersumberkan dalil syarak. Syarak ni Al-Quran lah. Mengutamakan. Yang kedua,
mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Kita kena mendahulukan dulu perkara yang lebih diutamakan oleh agama kita. Macam kamu di peringkat pelajar ni, utamakan belajar dulu. Tak, utamakan belajar dulu sebelum misalnya sambil-sambil belajar, nak cari pasangan lah, takut tak dekat orang lain lah. Tak boleh lah, utamakan belajar dulu. Ataupun angan-angan nak cari duit lah, nak kerja, nak jadi kaya, banyak pitih lah. Jadi ustaz-ustazah ko, cikgu-cikgu suruh buat kerja homework ke, sahih nota ke, dia ni moga tak boleh nak ngecek ustazahnya. Suruh tunjuk pun tak tunjuk juga kerja buat lah. Jadi banyak rahsia. Jadi di sinilah kita belajar. Sebenarnya kita kena berfikir mana dulu, mana yang lebih kena diutamakan ya. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Keperluan semasa macam kita ni satu dunia lah, bukan satu Malaysia saja dilanda dengan wabak berjangkit. Jadi keperluan semasa kita, kalau macam kita baru ni, kita gaya. Kita tak boleh pergi jalan rumah saing-saing ke. Kalau ustazah tak boleh nak pergi jalan rumah apa, balik kampung ke. Orang duduk dalam negeri Kelantan pun tak boleh balik Pasir Putih kalau keluarga dia Pasir Putih ke apa ke. Maknanya mengambil kira keutamaan. Sebab apa? Sebab kita ni diseru supaya tidak kupu duduk dia dalam rumah lah. Duduk stay kat rumah. Jadi maknanya kita akan kena mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Jadi macam gaya baru ni ingat, kita boleh gaya sorang-sorang dalam keluarga kita je. Boleh semaya gaya di rumah, baca khutbah sendiri, lepas tu kita pakai baju gaya, ambil gambar, pasang, tunjuk baju gaya, gitu je kita baru ni. Sedih sangat-sangat gaya baru ni ke? Ada orang kata pasal takut sangat aku virus tu kan Ustazah. Takut kau virus, dia mau kata takut kau virus lebih takut pada Tuhan ni. Macam ni. Jadi walaupun dari situ kita sekarang ni mengutamakan, dari satu sudut tu kita mengutamakan keperluan semasa. Semasa kita kena duduk stay at home. Gitulah. Kita ni setahun lebih dah. Sedih gaya pun. Kalau gaya Aidilfitri baru ni, macam kita tengok nombor 4 tu, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Tengok gaya Aidilfitri baru ni, siapa balik, orang boleh buat Roblox kot jalan raya besar, dia balik kot lah, ada kelapa sawit. Tu macam kepentingan peribadi dah tu. Dia tak fikir. Bila dia balik tu timbul kluster baru. Dia balik tu, maknanya dia tu teringat ke ibu bapa. Bagus dah tu, teringat ke ibu bapa, buat balik baju gaya lah, beli lemah tepi jalan lah, balik ke keluarga. Dengan gembiranya, mak pun suka. Tapi sebenarnya dah timbul kluster baru bila dia buat gitu. Jadi macam manfaat peribadi lah tu. Ya? Baik, yang seterusnya mengambil kira tahap keupayaan individu. Mengambil kira, tengok keupayaan dan kemampuan kita. Jadi sebenarnya contoh-contoh ni ada dalam muka surat seterusnya. Pelaksanaan fiqhul alawiyat dalam kehidupan. Jadi Ustazah sampai sini saja. Okey, kalau ada siapa-siapa yang mungkin timbul persoalan daripada perbincangan kita tadi, okey, boleh seperti biasa tinggalkan awak punya note, teks awak di ruang chat kita lah. Okey, kalau Imran ada soalan, tanya aja. Imran ni kira okey tok ngulu. Okey, baik. Cantik. Okey, penyampaian daripada Ustazah Ni Adilah tadi berkaitan direct, okey, secara langsung dengan situasi semasa kita. Bersama dengan kita ni Ustaz Muhammad Azizi, okey, daripada BPD bersama. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, terima kasih atas sokongan Ustaz. Ada dah tinggal di ruangan chat lah. Tu kalau anak-anak tengok gambar handsome tu, profile tu, Ustaz Azizi yang telah bersama dengan kita pada minggu yang lalu. Okey, bagi banyak motivasi untuk kita. Mudah-mudahan ini sebahagian daripada ikhtiar dan usaha kita lah. Okey, untuk
mengajak rakan-rakan kita sentiasa bersama dalam budaya ilmu, insya-Allah. Okey. Tu hak handsome Ustaz. Naik situ okey. Terima kasih Ustaz Azizi atas sokongan yang tak pernah putus sebenarnya. Okey, kembali kita pada tajuk kita. Jadi gambaran awal Ustaz rasa Ustazah ni adalah dah berikan pada kita semua. Okey, betapa dalam kehidupan seharian walaupun berdepan dengan pandemik, Islam dah sedia SOP yang maknanya valid untuk satu tempoh masa yang panjang. Kalau zaman Nabi dulu pernah ada kedatangan wabak sekian. Okey, berjaya dilalui dengan SOP yang Nabi perkenalkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu tadi prinsip asas dalam fiqh aulawiyat. Okey, sepintas lalu kalau ada yang kelabu-kelabu lagi bila kata fiqh aulawiyat ni nak susunkan keutamaan tadi, nak letak yang mana ya? Nak letak buat kerja rumah dulu ke terbit derak dulu? Terbit derak dulu ke makan dulu? Makan dulu ke? Nak letak tu yang pertamanya kalau boleh bersumberkan dalil syarak. Dalil syarak ni yang paling besar kali ke Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tidak dalam Quran panduannya? Tak ada. Rujuk gali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tidak? Okey, ada lagi sumber-sumber syarak ni antaranya ijma', persepakatan ulama. Ulama tengok Quran, tengok sunnah, kemudian dalam mungkin isu-isu yang baru membuat ketetapan baru. Ramai di kalangan mereka seolah-olahnya macam bersetuju untuk satu ketetapan hukum, dia panggil ijma' ataupun qiyas. Qiyas ialah maknanya kita menyamakan hukum sesuatu yang baru berlaku sekarang dengan apa yang pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi di sini jelas sumber syarak ialah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Ustazah sebut ada yang kedua, kena mengutamakan perkara yang diutamakan syarak. Okey, kalau pilihan kita tu antara dua pertimbangan, satu contohnya pemakaian kita lah, tak kira lah lelaki ke perempuan antara yang trending, okey, yang trending di medsos, media sosial sekarang ni gini-ginilah. Kayak mana pakai tu memang up to date lah, tapi dia agak bertentangan dengan syariat. Okey, jadi keutamaan kita suka ataupun tidak adalah syariat. Itu maksudnya mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syariat. Okey, kemudian mengambil kira keperluan semasa dan juga setempat. Ustazah bawa tentang SOP tadi. Walaupun rindu sangat abah mama, bagi perantau yang duduk jauh di perantauan, kena tahan dulu kan, kena tahan dulu keinginan untuk balik kampung. Sebab apa? Sebab dia adalah keperluan semasa yang menuntut kita bertindak mengikut keutamaan. Okey. Begitu juga seterusnya. Okey, yang Ustazah dah sentuh tadi. Okey, nak imbas suhu jangan kata benda tak ada dalam Quran. Okey, Pok Cik Gad dekat media kata imbas suhu dulu ada tak ada dalam Quran belakang dunia belakang ni. Yahudi belakang tak kena tu. Okey. Maknanya kita gagal faham okey, apa keutamaan kita dalam bertindak. Okey, kemudian Ustazah sebut yang terakhir tadi ialah mengambil kira tahap keupayaan individu. Biar pada-padalah. Okey, esok ada anak apa semua. Okey, anak baru 3 tahun. Okey, paksa nak suruh cukup solat waktu 5 kali sehari semalam, okey, dengan sifat yang cukup lengkap sempurna. Okey. Ustazah kan ni okey, tak apa. Kita punya live pun Ustaz dah share dengan grup panitia pendidikan Islam daerah PPD Kota Baru. Okey, kebetulan kalau ada rakan-rakan kita yang mungkin ustazah dia sharekan kat grup pelajar yang bersama, ahlan wa sahlan, kita kelas open. Okey, nak soal juga boleh tinggalkan apa-apa tanda di ruangan chat kita, insya-Allah. Okey. Begitu juga
Okey, kalau orang sakit, kita kena faham juga, ustaz bukan sikit orang yang ustaz jumpa kadang-kadang walaupun sakit, Allah beri keringanan, dia kata tak apalah, nak solat macam biasa. Okey. Sedangkan untuk keadaan dia, situasi semasa dia, keutamaannya adalah menunaikan ibadah dalam bentuk yang maknanya Allah berikan rukhsah. Itu keutamaannya. Begitu juga. Dalam kita nak ambil rukhsah pun, contohnya kita tak boleh nak semaya berdiri. Sebab apa? Sebab pening kepala. Tapi berdiri nak angkat takbir baca Fatihah boleh. Tak boleh duduk lagi. Kena angkat takbir, baca Fatihah. Lepas tu rasa pening dah, baru kita duduk atas kursi. Itu caranya, keedahnya bukanlah bila ada pertimbangan kita ambil dengan cara yang terlalu bermudah-mudah. Okey, baik. Seterusnya. Okey anak-anak, pelaksanaan fiqh aulawiyat dalam kehidupan kita ini mengambil kira beberapa sudut aspek. Yang pertama dari sudut ilmu dan pemikiran. Kalau belajar ilmunya nak pastikan ilmu apa dulu yang kita kuasai. Kalau nak beramal, amalan apa yang terbaik yang kita boleh lakukan lebih dahulu berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Imran, antara bersedekah dengan bergotong royong, bersedekah duit ringgit dengan bergotong royong, mana yang rasanya Imran akan dahulukan? Cuba. Bergotong royong. Bergotong royong ada tak rasional dia? Ada. Kenapa pilih bergotong royong dulu sebelum menyumbang ke apa semua? Sebab bergotong royong ni dia menggunakan tenaga. Kita kalau macam sedekah ni menggunakan dia boleh digunakan melalui uang. Menggunakan wang. Kebetulan Imran tak ada wang lagi kan? Wang kita tu wang abah dengan mama. Itu keutamaan yang kita kena atur dalam hidup. Ada ketika bersedekah, mengeluarkan wang, infak apa semua tu, keutamaannya lebih tinggi berbanding dengan bergotong royong. Tapi ada ketika duit kita tak ada, tak mampu. Orang nak bagi bantuan untuk orang uzur di hujung kampung. Nak buat rumah dia, nak beki bumbung, atap bocor dan sebagainya. Orang lain menyumbang. Ada orang yang Allah berikan ujian sibuk untuk dia, tapi wangnya masya-Allah. Sedekah. Dia sedekah. Ada orang yang wangnya tak ada, tapi tenaganya ada. Jadi keutamaan bagaimana kita nak susun, ini diajarkan dalam Islam. Kita pergi yang pertama. Ilmu dan pemikiran. Prinsip dia untuk ilmu dan pemikiran ini ialah kita kena utamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya terlebih dahulu berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Contohnya nak semayang jenazah. Dia pun tak ingat apa, hantam sajalah. Maknanya pergi dengan tak ada ilmu pengetahuan. Orang kat takbir, dia pun kat takbir Allahu Akbar, dia pun pejam mata. Tiba-tiba dengar imam kata Allahu Akbar, dia pun pejam mata tu rukuk Allahu Akbar. Tak tahu apa-apa. Tak tahu apa sekara. Begitu juga puasa sunat contohnya orang lain puasa Isnin, Khamis, dia kata, kalau aku nak puasa hari Jumaat lebih afdal. Sedangkan hari Jumaat, puasa semata-mata pada hari Jumaat hukumnya makruh. Nampak? Itu Islam kata kalau boleh tuntut ilmu dan faham itu tuntutannya lebih tinggi berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Seterusnya, bab ilmu juga kita kena mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Bukanlah kata suruh belajar agama tak belajar benda lain. Ini kena faham ni, keutamaan bukan bermakna ambil separuh tolak separuh. Keutamaan ialah meletakkan sesuatu berdasarkan prioriti. Prioriti. Yang kita risau tuition, main siang malam.
Tiba-tiba Al-Quran tak boleh baca. Ada? Ada? Jangan mati dulu sebelum boleh baca Quran. Okay? Sebab yang kita nak bawa dalam alam barzah kita, dekat alam akhirat kita ialah bacaan Quran kita. Jadi tu maksudnya. Maknanya kalau dah pergi tuition, bagus. Berapa hari SPM tuition? 3 hari. Untuk apa? Cembalang SPM. Quran? Quran saya pergi juga. Berapa hari? 4 hari. Dalam seminggu 4 hari pun boleh alik pergi surau ke, apa ni, baca dengan tu email ke kan, tok guru Quran dia ke. Alhamdulillah, cantik. Okey. Contohnya mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Okey. Seterusnya mengutamakan ilmu fardu kifayah. Dia kata bukan buang tadi ya. Tadi antara ilmu fardu ain dengan fardu kifayah, fardu ain dulu. Okey. Kemudian fardu kifayah pula mengutamakan fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam berbanding ilmu fardu kifayah yang lain. Okey, contohnya dia kata mengutamakan ni musim-musim Covid ni tak cukup doktor. Maknanya yang nak sambung belajar tu kalau kebetulan dah bidang sains duduk mikir nak kerja nak belajar tu ke nak belajar bahagian ni ke apa semua, ni dia mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan, kejuruteraan, okey, yang diperlukan oleh pasaran. Okey. Itu dari sudut ilmu. Ada ingat ilmu ni mudah je. Ilmu ni maknanya tuntut ilmu dulu, kemudian diikuti dengan amal. Kalaulah ilmu itu ilmu fardu ain dengan fardu kifayah, ya fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sama fardu kifayah, mana fardu kifayah yang lebih menuntut kita untuk ceburkan diri berdasarkan situasi semasa. Okey, seterusnya pelaksanaan fiqh al-aulawiyat, fiqhul aulawiyat. Okey, dalam kehidupan dari aspek amalan. Okey, tak ada lebih kepada ilmu. Okey, kalau amalan, prinsip amnya ialah kena mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang manfaat. Macam Ustazah Adilah sebut tadilah, Ustazah ni Adilah sebut, kebajikan semuanya bagus. Amalan kebaikan yang kita buat semuanya bagus, mendatangkan pahala. Tapi yang mana lebih aula? Yang mana lebih utama? Okey, bersama kita juga Ustaz Izani. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Izani bersama dengan kita. Duk ita-ita anak dia. Okey. Jadi mudah-mudahan ramai anak-anak daripada 5F, K, R, S, T belakang. Malam ni kita rentas kelas. Ramai cikgu yang mengajar, ramai pelajar yang belajar. Okey. Okey, bersama kita Ustaz Imran tambah sekali lagi. Okey. Dari sudut aplikasi. Aplikasi maknanya amalan kita. Prinsip dia jelas tadi, amalan yang manfaatnya besar lebih baik daripada amalan yang manfaatnya kecil. Okey, yang pertama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat. Okey. Berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Dia kata keyword dia ialah keperluan dan situasi. Contohnya, ni contoh dalam buku teks ya. Mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Tapi Ustaz tak kata salah Imran sebut tadi. Dia kata mengutamakan gotong royong berbanding sedekah. Dengan situasi dan realiti yang ada pada Imran, dia kata suasana dia lebih mendahulukan gotong royong. Salahkah? Betul. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ialah keperluan dan situasi. Cantik. Okey, maknanya bila kita nak buat sesuatu bukan kita taram saja. Okey. Kita punya pertimbangan. Yang kedua, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadah sunat yang berbentuk peribadi. Contohnya, mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat, gotong royong ke, menyampaikan bantuan ke musim-musim Covid ni kan. Ada yang berkongsi hidangan dengan jiran, ada yang bagi sedekah beras dan sebagainya. Okey, makanan teruskan. Okey. Sebab itu yang baik
berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyakkan amalan sunat. Habis pada solat subuh, pas solat sunat. Pas solat sunat, lepas tu sambung duha. Duha lah rakaat, lepas tu sambung lagi solat sunat hajat. Lepas tu baca Yasin. Okey. Okey, orang ajak contohnya ada gotong royong kubu kau, okey, gotong royong bersih kampung kau, tak boleh. Okey. Jadi terlalu banyak memilih amalan peribadi berbanding dengan amalan yang berbentuk kebajikan masyarakat adalah salah perkiraan dari sudut keutamaan. Buatnya salah ke tidak? Tak salah. Okay. Amalan tu tak salah, bagus mendatangkan pahala. Tapi dari sudut keutamaan kurang tepat. Itu maknanya. Okey, dia ada 3 aspek. Okey, tadi ilmu, kemudian amalan. Okey, kemudian aspek yang terakhir ialah tuntutan syarak. Okey. Tuntutan syarak. Tuntutan syarak maknanya amal ibadah kita. Bila ada satu tuntutan syarak, ada sesuatu yang syarak tuntut pada kita untuk lakukan, apa pertimbangan kita pula? Okey. Okey, ada rakan ustazah kita daripada KL. Okey, tahniah asatizah semua. Ustazah ni adalah kawan saya di MMP. Tahniah. Okey, alhamdulillah. Ustazah Norihan aku Okey, terima kasih bersama dengan kita. Okey, prinsip amnya ialah mengutamakan perkara pokok. Pokok ni mana usul dalam agama berbanding dengan perkara cabang. Okey, tak apa, nanti awak akan lebih faham bila kita tengok contoh. Usul pokok berbanding dengan cabang. Okey. Kalau pokok pun awak faham yang pokok tu yang besar, yang cabang tu yang kecil. Faham situ dulu. Okey, dari sudut aplikasinya mengutamakan amalan fardu ain berbanding fardu kifayah. Kalau tadi ilmu fardu ain diutamakan sebelum ilmu fardu kifayah, dari sudut amalan fardu ain diutamakan berbanding dengan amalan fardu kifayah. Contohnya dia kata mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Okey. Bila dah ada duit sikit, nak bayar zakat ke nak sedekah? Sedekah dulu. Okey, boleh pitih sikit lagi kita zakat, waktu ambil zakat pula zakat terus contohnya. Mana tahu nak boleh pitih. Kan? Jadi kesempatan yang ada, maknanya zakat terus ni semua kena kan. Selagi dia ada bekalan makanan, esok nak raya apa semua tu, dia antara orang yang patutnya mengeluarkan zakat. Jadi duit yang ada tu maknanya didahulukan dulu zakat berbanding dengan sedekah. Ataupun kalau kadang-kadang kita tertidur kan, tidur lepas zuhur, okay, tidur lepas zuhur, bangun dekat gorek. Okay, bangun dekat gorek tengok ada 5 minit lagi. Nak ambil wuduk, nak semaya sunat, nak semaya wajib. Adalah sangat pelik. Okay, kalau dia ambil wuduk, pergi semaya sunat dulu. Tahu dah 5 minit je lagi tinggal. Dia pun pergi semaya sunat dengan khusyuknya. Waktu solat pun telah tamat. Dia pun kata tak apa, asalkan boleh semaya sunat, aku qada lah. Okey, semaya asar tadi lepas waktu maghrib. Ni tak berapa cerdik lah. Okey, jadi tak ada keutamaan dalam bertindak. Begitu juga kalau kita nak semaya, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang melawan, tolong, nak lemah. Aku tengah semaya, kata khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada keutamaan itu. Okey, antara solat yang waktunya muwassa', solat yang waktunya luas Allah beri, berbanding dengan menyelamatkan nyawa lepas 2 minit out. Gol dah makcik tu. Okay, lepas 2 minit. Jadi nak berhenti semaya ke ataupun nak tolong dulu. Okay, jadi itu keutamaan. Okay, seterusnya mengutamakan amalan fardu berbanding dengan amalan sunat. Tadi sama fardu, cuma fardu ain dengan fardu kifayah. Hak ni fardu belaga dengan sunat gak. Memesah lah mengutamakan amalan fardu. Contohnya mengutamakan amalan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Okey, kalau malam Jumaat, pasal malam contohnya. Abang Amal duduklah goreng behong puluh pala. Okey. Anak kita mana? Tak tahu hilang. Okey. Telefon, mak orang nak iktikaf dulu mata. Lepas hisap karang, orang sudah, orang gila tolong. Lepas hisap nak tolong lipat payung dah lah. Okey.
Jadi itu maknanya perkiraan yang kurang tepat. Ini cantiknya Islam. Jadi susunan amalan kita tu berdasarkan priority. Itu yang kita sebut tadi daripada awal. Okey, seterusnya menguasai akidah berbanding dengan perkara syariat. Okey, kalaulah bertembung antara menguasai mempelajari akidah dengan perkara-perkara yang berkait dengan hukum, kita Allah suruh utamakan yang akidah yang berkait kepercayaan. Okey. Contohnya mempelajari asas-asas akidah Islam, awak belajar itulah, okay, beriman dengan nabi, malaikat, okey. Rasul, hari kiamat, pasal alam barzah, okay, alam akhirat. Itu lebih utama berbanding dengan berdebat isu-isu fiqh. Ada. Tarawih 8 ke 28? 8. Hak tu 20. Faham mayat ke tak? Tak mayat. Bapa tak mayat kubur masing-masing. Tu salah dah dari sudut akidah. Pasal kubur masing-masing tak apalah. Tak mayat pun jangan marah aku tak mayat pun. Mu tak mayat aku tak cara kamu. Ada tu salah perkiraan. Tapi kan mai 80 sampai 20 sampai 20 dia hebat kali berdebat. Okey. Ni anak-anak, spektrum ilmu dalam buku teks kita tu dia perjelas yang dikatakan perkara pokok ialah perkara asas dalam Islam, seperti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian barulah pergi pada perkara cabang ataupun furu', ialah perbincangan kepada pelaksanaan perkara-perkara pokok. Dia lebih kepada pelaksanaan. Okey, seperti hukum pelaksanaan solat berjamaah. Okey. Okey, kita balik pada tadi yang kita katakan priority, put first thing first tu. Okey. Kita boleh tengok lebih kurang sikit ni info tambahan dalam pengurusan masa kita. Itu pun berkait dengan kita punya keutamaan dalam bertindak. Ada ustaz ni, dia tidur dengan ustaz malam-malam. Waktu malam-malam dia main depek lah, tak apalah. Anggap je macam aquarium kat tepi, kat belakang tu. Okey, masing-masing boleh tengok sepintas lalu. Dia kata apa? Dia kata work first, then play. Nak main-main tu kerja siap dah ke tak? Buat kerja dulu. Kemudian baru bermain. Begitu juga kan nak main game ke apa semua ke? Tanggungjawab kita sebagai pelajar apa semua tu, kerja-kerja rumah kita tu buat dulu. Okey. Okey, tapi ada kerja rumah yang masanya panjang, cikgu bagi 2 minggu. Okey. 2 minggu tu ada cara dia. Tak kira nak tunggu habis 2 minggu baru nak main game. Okey, baru nak main futsal. Nak tunggu 2 minggu, habis dah lah kerja Hanan ke apa. Okey. Jadi adalah perkiraan-perkiraan dia berdasarkan kita kata petak-petak keutamaan. Okey. Ini contoh. Apa yang selalu disampaikan pada kita berkaitan dengan pengurusan masa. Okey, berkaitan dengan pengurusan masa ni, kita kena petakkan pemikiran kita ni, petakkan kita punya kerja buat kita kepada petak-petak tertentulah. Okey, ada kat sini dia kata perkara yang urgent and important. Urgent and important. Sama-sama nak segera dan juga sangatlah penting. Okey, ada yang kotak nombor 2 ni not urgent. Tidaklah nak segera, tapi important. Ada. Kemudian not important but urgent. Okey. Ataupun urgent but not important. Nak segera tapi tak adalah penting sangat. Okey. Dan ada perkara dalam hidup kita yang not urgent, not important, tak segera dan tak penting. Tapi biasanya benda yang mudah-mudah dalam hidup menyebabkan kita buat yang kolom nombor 4 dulu. Kotak nombor 4 dulu menyebabkan 1, 2, 3 kita terabai. Itu macam mana cara kita tersilap dalam membuat perkiraan. Okey, baik. Semua dah dengar dah tadi. Ustazah Adilah daripada awal tadi telah menguraikan tentang maksud yang kita katakan fiqh aulawiyat. Kemudian ada prinsip-prinsip asasnya. Kemudian awak dah dengar daripada Ustaz bagaimana fiqh aulawiyat ni diaplikasikan dalam aspek ilmu dan pemikiran, aspek amalan dan juga bila kita berdepan dengan tuntutan syarak. Baik, ini di realitinya. Okey, ni musim awak tidak COVID mula. Okey, senario lepas pulang dari sekolah jam 3 petang.
Susun semula perkara berikut mengikut keutamaan anda sebagai seorang Muslim sejati. Okey, susun kat mana? Susun dekat live. Check di YouTube sekejap. Okey, cuba susun boleh? A, B, C, D, E. Yang mana yang teratas ataupun yang mana yang didahulukan, yang mana yang dikemudiankan. Okey, boleh cuba susun. Ni tak ada betul salah, masing-masing ikut perkiraan masing-masing. Cuma perkiraan base kepada tadi lah. Base kepada ada ke tidak panduan syariat. Kehendak syarak ada ke tidak. Okey, kalau ada, yang mana perlu dipertimbangkan? Adakah yang fardu ain, adakah yang fardu kifayah, adakah perkara sunat? Okey. Okey, ayat ni Balqis kata A dulu. Okey, A dulu. Next. Lepas pada tu apa? Kalau balik-balik rumah, okey, terus bantu ibu mengemah rumah dulu. Kemudian yang seterusnya apa? Awak tulis je A, B, C, D, E ke? Ataupun A, E, C, B, D ke? Okey, daripada Khairul Ikhwan. Okey. Khairul Ikhwan kata D, A, C, B, E. D, A, C, B, E. Okey. Ayuni Balqis kata A, C, B, D, E. Okey, okay. Kita nampak kan? Kita nampak perkiraan masing-masing berbeza. Okay. Tak semestinya kita kata kena serentak. Okay. Nak kau telefon saing, nak buat gapo. Tak boleh beceh, ni hidup kita. Sebab tu bila kita belajar ilmu ni ialah panduan pada kita. Macam mana kita seharusnya bertindak. Tengok, ada yang kata D, A, C, D, E. Ada yang kata A, C, B, D, E. Ada yang kata A, C, B, D. Okay. Ada hak A, B, C, D, E tak? Okey, awak tengok balik sekolah jam sudah menunjukkan 3 petang. Okey, pilihan solat zuhur dekat sana ada, bermakna dia masih lagi belum solat zuhur. Pilihan-pilihan ni duduk mana? Duduk dalam kepala kita. Bila kita balik, masuk je rumah, ada orang tengok, sepoh sangat rumah, nak semaya apa tentu tak boleh. Mungkin A lebih tepat untuk dia. Okey. Siapa-siapa boleh 5 minit dia kata boleh siap kemah apa semua, settle. Kemudian nak semaya ke nak gapo, rasa tenang sikit, terpulang. Tapi janganlah kemah sampai pukul 5. Okey. Lepas tu semaya Zuhur tak apa qada. Tak apa qada dah tak betul. Okey. Qada tu tak betul sebab kita nak kemah rumah. Okey. Banyak pilihan kita kat sini. Masing-masing boleh nilai macam mana. Siti pun ada pilihan dia. Okey, Tuan Amir. Okey, Farah Farisa. Farah nak start dengan D. Farah nak start dengan solat dulu. Okey, Alia pun mengodok mesej dua tu, dia kata jom kita solat dulu. Okey. Super Farah dengan Alia dia becek. Okey. Okey, Siti kata nak start dengan C dulu, makan tengah hari. Dia kata kalau dah dihidangkan makanan, Nabi kata makan dulu. Kena ke dia juga. Ada dalil tak? Ada. Perut pula tengah cerak, kemungkinan semaya pun tak khusyuk. Okey. Tapi jangan makan sampai pukul 5 Siti. Dah. Nak kena gigau orang dulu. Kalau kena gigau orang dulu, Ustaz rasa si tak wajar lah. Okay. Jadi tengok kepada keperluan kita. Ni pilihan Aisyah dengan D dulu. Shailin Elisa. Okay, D dulu. C, A, B, E. Okay. E main futsal. Okay, dia kata dia main batu seremban dengan saya. Okay. Sofia Rehana, A, D, C, B, E. Okay, macam-macam okay. Masing-masing ada pertimbangan masing-masing. Okay, apa pun perkiraan yang tadilah, yang paduan yang kita sebutkan tadi, perlu sentiasa kita pertimbangkan dalam hidup. Okey, baik. Terima kasih kepada yang berikan respons. Okey, isikan di ruangan mana nak suruh masukkan dalam petak tadi. Petak 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Urgent and important ke? Okey. Not urgent but important, ataupun urgent but not important, ataupun not urgent and not important.
Okey, ada tak yang masih lagi di Slido? Ya, ada Slido ataupun yang nak boleh scan QR code boleh. Okey, dah ada yang isi dah. Okey, ataupun type sahaja dia address URL tu slido.com, kod dia masih sama 653567. Okey, kita bagi ruang kejap. Cuba bagikan pandangan. Okey, ada orang kata not urgent but important. Okey, ada yang kata not urgent and confirm not important. Okey, ada pilihan yang ketiga. Ada yang kata urgent and important. Okey. Tengok molek soalan dia kata apa? Menyiapkan kerja sekolah rakan. Bukan kerja sekolah dia. Kerja sekolah kawan dia. Dia mesej ke kawan dia, buat homework aku betah. Okay. Aku malah aku. Okay. Kalau kata cikgu marah kita, aku guna. Okay. Muka kita satu grup contohnya. Ada. Jadi kita tolong buat kerja sekolah rakan kita. Okey. Ataupun saya tahu malah ni dah. Okay, dia kata not urgent, not important. Okey, tapi persoalannya bukan orangnya siapa tau. Persoalannya dekat sini bukan orangnya siapa, tapi menyiapkan kerja sekolah rakan tu patut ke tidak? Okey. Patut menjadi perkiraan kita yang menyebabkan kita risau ke tidak? Okey, baik. Okey. Walaupun tak dengar suara, tapi Ustaz dengar suara hati awak. Dengarlah wahai kawan-kawan. Ada kawan-kawan kita kadang tak tergamak. Imran buat kerja rumah saya boleh tak? Imran nak kata tak leh, tak sampai hati. Muka surat berapa? Oh, hati duk panah ni. Muka surat berapa? Okeylah. Okeylah ni benda ni kadang-kadang benda yang kita tak patut terima dalam hidup kita. Tak patut mengganggu pun hidup kita, tapi akhirnya kita bawa masuk dalam hidup kita. Kan, sedangkan sebenarnya ya semua dia adalah perkara yang not urgent and not important. Okey, itu yang paling tepatlah. Tapi Ustaz kira yang jawab lain tu tak salah. Mungkin ada pertimbangan yang lain lah yang dia buat perkiraan. Okey, mungkin dia ternampak muka kawan dia yang selalu bantu dia buat kerja rumah juga. Okey, membantu tak apa, tapi jangan sampai tahap buat kerja rumah orang lain. Okey, baik, terima kasih yang berikan respon di slido.com. Terima kasih tahniah. Okey, kalau pening semua, okey, tengok je kotak mana yang kita letak kita punya masalah tadi. Okey, kalau lah kotak tu kotak not urgent, not important, kalau boleh buang, kita buang daripada hidup kita. Letih mikir buat apa? Okay. Tulis je mesej, kata aku ni benar saya aku mu buatlah sendiri baru mu pandai. Terima kasih. Okay. Ataupun kalau benda tu jatuh pada benda yang urgent dan important, jangan tunggulah. Do. Okay. Buat. Okay. Kalau lah dia tu not urgent, taklah segera sangat, but important, kita boleh plan. Kita boleh plan kita nak buat bila. Okey, ataupun kadang-kadang dia urgent tapi taklah berapa penting. Tak berapa penting maknanya kita boleh delegate. Okey, kita boleh pecah-pecahkan mungkin dia pada tugasan yang kecil-kecil, yang jadi kecil. Ataupun kita delegate pada rakan-rakan kita. Kalau kerja-kerja kumpulan apa semua tu, jangan nak sanggup seorang lah. Okay, pandai-pandailah kita berbahagi-bahagi tugas. Okey. Seterusnya kita pindah, kita dah dapat keseluruhan apa yang patut kita bincangkan. Ustaz pergi pada yang terakhir. Yang terakhir ni sebenarnya kita akan mendengar daripada Ustazah Fatimah, kepentingan fiqh al-aulawiyat. Silakan Ustazah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar tak suara? Dengar clear Ustazah. Dengar. Okey, alhamdulillah. Baik, tajuk kepentingan fiqh aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Anak-anak pelajar boleh rujuk muka surat 46 buku teks kalau nak. Okey. Tajuk kita ni kepentingan fiqh aulawiyat. Apa kepentingan
fiqh aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Baik, antara kepentingan fiqh aulawiyat, yang pertama kita tengok ialah untuk memastikan bahawa tindakan manusia adalah terkawal dan sistematik. Kenapa? Sebab kita pilih hak utama, kita utamakan. Hak yang tidak utama tu kita kemudiankan. Maknanya kita pilih. Tu dia. Semua pilih. Makna apa yang kita lakukan tu boleh memastikan yang tindakan kita adalah dalam keadaan terkawal dan teratur. Yang utama kita utamakan. Okey, yang kedua, kepentingan fiqh aulawiyat adalah untuk membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Berkualiti dan efektif. Kenapa? Sebab dah ada ikut susunan, dah sistematik tadi, teratur, maka hasilnya kerja yang kita buat tu akan jadi lebih berkualiti. Kemudian yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Itu kepentingan fiqh aulawiyat yang ketiga. Maknanya hak wajib kita buat, kita utamakan. Bukan buat hak sunat dulu. Tak, sedekah banyak tapi semaya tak contoh. Tu dah. Terbalik. Okey, yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial. Mewujudkan kesejahteraan sosial maknanya kesejahteraan masyarakat dalam melestarikan pengurusan kehidupan, dalam mengekalkan urusan kehidupan manusia. Sebab apa? Sebab kita dah utamakan yang utama. Yang remeh-remeh, yang kecil, yang tak penting kita kemudiankan, maknanya kita pilih yang lebih penting. Jadi kehidupan masyarakat tu adalah lebih sejahtera, tidak huru-hara. Baik, yang kelima, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat. Kehidupan masyarakat lebih seimbang dalam melaksanakan tuntutan syariat. Tidak kata tadilah terbalik. Hak sunat lebih, hak wajibnya tinggal. Okey, yang keenam, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Itu antara 6 kepentingan fiqh aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Itu sahaja Ustaz, sebab dah pukul dekat pukul 11 dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah rumusan dia sebenarnya. Apa yang kita bincangkan pada malam ni adalah sebahagian daripada ilmu yang patutnya kita dengar, faham dan juga kita amal dalam hidup. Mungkin sebelum ni dah ada perkiraan-perkiraan ni tapi tak pernah dengar tentang fiqh aulawiyat. Okey, maknanya dia mungkin boleh memperbaiki lagi. Okey, pertimbangan-pertimbangan dalam hidup berdasarkan apa yang kita pelajari. Sehinggalah kehidupan kita tersusun sebagaimana yang Ustazah Fatimah sebutkan tadi. Terima kasih Ustazah. Okey, kita pun menghampiri penutupnya. Okey, pengajaran ayat yang kita sama-sama bincangkan pada malam ini. Okey, kita hendaklah sebagai umat Islam meningkatkan keimanan pada Allah dan hari akhirat kerana keimanan adalah kunci penerimaan segala ibadah. Okey, Ustaz tak hurailah makna kita pakai. Kita faham kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kemudian sebagai umat Islam juga, ingat dah anak-anak, kalau soalan pengajaran ayat dalam soalan bahagian ayat kefahaman mesti dimulakan dengan frasa kita hendaklah. Sebagai umat Islam tu tak apa, awak nak tambah, awak tambah. Tapi mesti kita hendaklah berazam untuk berjihad. Okey, dengan tenaga dan harta supaya kita dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Okey, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian, okey, kita juga hendaklah berhijrah kepada yang lebih baik, menjadi insan yang produktif. Okey, kalau daripada biasa tak ada hasil apa-apa, duduk kita di rumah contohnya, ada dengan tak ada serupa. Hilang kita pergi kursus ke, tidur sekolah kemah ke, mak kata tak ada kesan. Tak ada menyebabkan hidup dia susah ke, tak ada anak-anak tak tolong ke. Semoga sekali duduk rumah minta tolong malah pahit juga kan.
Jadi jangan sampai begitu. Jadi insan yang produktif. Kemudian berlumba-lumba, kita hendaklah berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran pada hari akhirat kelak, walaupun sekecil-kecilnya. Okey, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey, walaupun sebesar debu. Okey, untuk akhirnya ialah latihan pengukuhan. Okey, kita tengok je sepintas lalu. Okey, pakak-pakak jawab cepat-cepat dalam ruangan cek kita nak tutup kedai dah ni. Okey, aja'altum siqayatal hajj. Okey, padankan dengan A, B, C ataupun D ataupun E maksud kalimah. Dia tak payah ngaji Arab tapi awak boleh cam. Awak boleh cam. Okey. Ni ada ustazah juga kat ni ya. Okey, terima kasih juga bersama dengan kita. Okey, ada tak orang yang boleh cuba-cuba? Awak tak semestinya belajar Arab. Okey, belajar sekolah Arab kan? Okey, Amir kata betul ke Ustaz C? Okey, apa clue dia Amir? Tentunya Amir tengok kat sini kan? Amir tengok perkataan haji. Aku tak faham pun apa dia. Dalam ayat tadi Allah tanya kan? Maknanya adakah orang yang memberi minum kepada orang yang melaksanakan haji sekian-sekian. Okey. Okey, jadi haji bawa kali. Jadi dia garis ni. Betul ke tak? Betul. Okey. Okey, betul. Kemudian yang kedua, wa imaratal masjidil haram. Jawab. Wa imaratal masjidil haram. Okey, jawapan dia apa? Okey. Bola tadi hak ni pula. Wa imaratal masjidil haram. Okey, Daniel Aiman kata D. Okey, Ayu ni kata D, I. Setuju belaka. Sebab apa setuju ni? Okey, Alia pun kata D juga. Sebab ada perkataan kat sana Masjidil Haram. Okey. Tak payah ngaji Arab pun boleh jawab. Betul tak jawapan dia? Okey, betul. Okey, seterusnya, ni confuse sikit. Wajahada fi sabilillah. Alright. Jawapan anak. Wajahada fi sabilillah. Allah dia pun cari Allah. Okey. Allah sini ada, Allah sini ada. Sudah. Hak mana sah? Okey. Hak mana sah? Dia jawab E ya. Okey, ramai yang jawab E. Okey, Ayuni kata E. Amir pun kata E. Okey, bawa kali E lah. Okey, jawapannya. Okey, segarap pula dia. Okey, semua jawab E. Okey, berjihad di jalan Allah. Oh, betul. Ada satu lagi perkataan. Wajahada, berjihad. Okey, a'zamu darajatan indallah. Okey, anak-anak seterusnya. Soalan yang keempat ni. A'zamu darajatan indallah. Okey, a'zamu darajatan indallah maknanya mereka itulah orang yang berjaya ke ataupun adalah lebih besar dan tinggi darjat di sisi Allah. Okey, Ayu ni cepat jawab pantas. Okey, bagus. Farah. Okey. Kemudian Balkis, Tuan Amir, Hamidi, Alia, Muhammad Khairul Ikhwan. Okey, semua sepakat kata B. Betul lah sebab ada kalimah Allah dekat situ. Okey, tapi hak ni soalan padankan. Kalau soalan periksa ada kemungkinan tidak datang dalam bentuk padankan. Kita kena ingat lebih kurang ayat. Jadi setiap kali belajar, kita janggut-janggutkan dia. Tulis, catat-catat, insya-Allah. Okey, berguna bukan untuk kita hari ini saja, insya-Allah boleh jadikan amalan kita selama-lamanya. Okey. Latihan kebat ni nanti kita buat dalam tutorial, tapi Ustaz highlight je dulu soalan dia. Terdapat sebilangan remaja mengutamakan rakan sebaya berbanding ibu bapa mereka. Ini biasa, common. Di kalangan remaja biasanya kalau ada bertembung keinginan parent dengan keinginan kawan, dalam sesetengah kes dia akan pilih kawan. Jadi di sini menguji kita punya ranking priority dan keutamaan kita. Tengok balik tadi.
Hak mana yang fardu ain, yang mana yang fardu kifayah, yang mana yang sunat, susun-susunkan. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan pendapat anda berdasarkan fiqh al-aulawiyat. Okey, baik Ustaz, setakat itu dulu untuk hari ini. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan penyampai, Ustazah Hani Adila, Ustazah Fatimah, Ustaz Imran kita. Okey, dan seterusnya pada anak-anak pelajar yang bersama dengan kita. Okey, tetamu-tetamu kita juga yang mungkin datang daripada ustaz-ustazah daripada sekolah lain. Okey, Ustaz Azizi juga tadi daripada BPD Kota Baru, Unit Belajar Islam. Okey, kemudian mungkin ada pelajar-pelajar daripada sekolah lain. Jadi mudah-mudahan kita ni semua makhluk Allah yang Allah cipta, kebetulan Allah pilih menjadi Muslim, kita sudah berada pun di landasan kembali ke syurga. Nak balik ke kampung halaman kita, sejak Tok Adel dulu tinggal, kita nak patah kelik semula, kita sudah berada di landasan. Ya, kalau kereta api tu duduk di atas rel. Okay. Maknanya tentu akan sampai insya-Allah, cuma kita pakak-pakak jagalah. Jangan gelecoh kita naik semula ke landasan. Gelecoh waktu kita naik balik ke landasan, mudah-mudahan terus menuju alam akhirat dan akhirnya surga Allah insya-Allah. Jadi susun-susunkan keutamaan dalam kehidupan kita sehari-harian berdasarkan fiqh al-aulawiyat. Mudah-mudahan susunan kita itu susunan yang tepat dan susunan tentunya yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa kita akan berakhir di sini. Adakah apa-apa soalan? Imran, clear Imran? Imran ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Ustaz nak dengar satu ayat daripada Imran. Rumusan apa yang Imran belajar. Okey, kawan-kawan lain ada apa-apa soalan ke? Ustaz tengok di ruangan chat, Ustaz rasa macam tak ada soalan. Okey, fahamlah kau. Okey, terakhir sekali kita bagi Imran setengah minit. Imran, apa yang awak belajar hari ini? Satu je. Kita perlu melakukan tindakan tu, kita perlu kita perlu melakukan satu tindakan, mestilah mendahulukan benda yang penting. Yes, mendahulukan benda yang penting. Last sekali ialah maknanya put first thing first. Okey, sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.